bincangkan sikit kenapa untungnya berada di bumi Allah dan bagaimana harus menjaganya. Maka kekuatan yang nak dibangun bumi ini memiliki tiga sifat yang paling utama yang harus kita ingat. Satu tadi kita kata bumi ini rendah. Kalau nak mencari ketinggian di bumi memang tak ada. Memang tempatnya adalah rendah. Jadi siapa yang menjadi hamba dunia, hamba bumi, memang di mata Allah dia sangat rendah. Okay? Maka jaga-jaga jangan terperangkap jadi hamba dunia. Kerana dunia ini sangat rendah dibanding akhirat. Jadi latih diri supaya kita melakukan benda-benda yang cantik di mata Allah. Bukan yang dihina atau yang rendah di mata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita katakan bumi ini adalah, umur bumi sangatlah pendek. Kalau kita melihat perbualan antara Jibril dengan Rasulullah ketika berjumpa dengan dunia, dunia sudah sangat tua. Giginya sudah terkeluar-keluar hingga menunggu masa untuk ditamatkan. Maka kita kata, kita yang dibekalkan Allah kesempatan berada di bumi, jangan rasa hidup ini panjang. Hidup ini sangat pendek kerana dunia ini sangat pendek. Apalagi sekarang baru pagi, baru habis, dah tengah hari, dah baru sekejap tengah hari, dah petang. Baru sekejap petang dah malam. Ya Allah, semalam baru hari Khamis atau hari Jumaat. Dia tiba dah balik Jumaat. Ya Rabbi. Contohnya, kita sekarang ni merasa bahawa perjalanan dunia ini sangat pantas. Sangat pantas. Sangat banyak benda yang kita tak sempat buat kalau kita tidak benar-benar menyusun kehidupan. Sebab itu ramai yang kata tak sempat solat tapi sempat makan. Tak sempat ibadah tapi sempat kerja-kerja yang tidak berfaedah. Sebab itu kalau tak sempat sembang kalau tak sempat berzikir tapi sempat sembang, semak. Kita sembang untuk dekat dengan siapa? Dekat dengan manusia atau dekat dengan Allah? Kalau sembang kita menjauhkan kita dengan Allah, bermakna kita sedang menempah satu tempat yang paling tak cantik di akhirat. Okay, yang ketiga dikatakan dunia ini sangat kotor. Sayyidina Umar berjalan dengan sahabat melalui satu tempat sampah dan semua sahabat tutup hidung. Biasa nak matanya, kenapa kamu tutup hidung? Kerana baunya sangat busuk. Kerana kita sedang melalui satu tempat yang sangat kotor. Maka Sayyidina Umar kata, inilah dunia. Okay, inilah dunia. Yang kamu yang mabuk sangat tu, yang tamak sangat tu, yang buat dosa segantang-gantang itu. Bumi ini sangat kotor dan busuk. Maka hanya mereka yang tahu nilai bumi ini atau dunia ini sahaja yang akan mengasingkan diri mereka melakukan apa yang terbaik. Kerana tiga ciri dunia yang Umi sebutkan sebentar tadi. Jadi itu pengenalan mengapa kita harus merasa sangat bersyukur kerana masih berpijak di bumi. Dan kita masih merasakan nikmat sebagai hamba Allah dan pengikut Rasulullah. Dan nikmat keluarga, nikmat PKP, nikmat rentas kawasan, nikmat makan, nikmat dan apa sajalah. Walaupun makannya susah, makannya tak cukup dan sebagainya. Terimalah itu sebagai hadiah dari Allah supaya kita merasa senang hati. Kerana senang hati bukan sebab makan. Susah hati bukan sebab tak makan. Okay? Terima apa yang Allah bagi supaya Allah bantu kita untuk senang hati. Okay, sebab itu kalau kata Umi kata kami sebagai pendakwa cuti dari bulan 3 sampai sekarang. Ini kekuatan. Jadi semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada pun online kita kata. Tapi itu rezeki yang dicatur oleh Allah. Syukurlah masih belum makan ubi rebus, pisang rebus. Umi dah pernah rasa susah makan pisang rebus. Tapi syukur masih sihat. Jadi sekali lagi jangan main-main. Kita dengar-dengar saja tapi tak buat apa pun tak guna. Okey, amatlah malang ataupun alangkah buruknya, alangkah celakanya kamu. Okey, orang yang berkata begitu dan begini tapi dia tak buat. Okey, kalau dia cikgu dia kata kamu jangan malas tapi cikgunya malas. Kosong. Apa yang diajar tidak berkah. Kalau bapa mak kata anaknya malas tapi mak bapaknya memang malas, kong kali kong. Kamu mesti rajin, kamu mesti jujur, kamu mesti taat. Tapi ayahnya maknya tak taat dengan Allah, tidak mungkin anaknya akan taat dengan mak ayah. Kalau taat pun terpaksa atau taat dipaksa-paksakan di depan mata. Di belakang jadi lain. Okey? Siapa nak anaknya taat, dia mesti taat dengan Allah. Okey? Siapa nak anaknya jujur, dia mesti jujur dengan Allah. Jujur dengan diri sendiri. Sebab itu kita kata berkomunikasi, berinteraksilah dengan diri sendiri dulu. Aku ni siapa? Aku ni nak buat apa? Tangan aku gunanya apa? Mata aku gunanya apa? Kenapa Allah bagi? Okay, Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya fi ahsani taqwim. Maka bangun kekuatan balik. Apapun keadaan yang Allah hidangkan pada kita. Santaplah hidangan itu dengan rasa penuh syukur dan sabar.
Sebab itu kita katakan orang yang banyak bersabar, sabar maknanya menerima dengan lapang dada, menerima dengan senang hati, menerima dengan rasa bahawa aku hamba Allah. Sebab itu, apa kita kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja yang Allah datang itu terima je. Kan itu datangnya dari Allah. Allah tu siapa? Allah pencipta kita. Allah tu siapa? Allah tu bos kita. Allah tu siapa? Allah itu pemegang peta hidup kita. Kalau kita ada GPS, nak tahu jalan ikut GPS atau apa Waze, Allah pegang GPS kita, Allah pegang Waze kita. Hati-hati dong. Kita kata A, kita kata B yang sebenarnya itu mahunya Allah. Maka merasalah nikmatnya menjadi hamba Allah. Jika tidak anda akan, minta maaf banyak. Jika tidak, kita akan tidak pernah merasa namanya bahagia. Maka sekali lagi, tolong bangun kekuatan. Kita bukan nak cari senang badan, tapi nak cari senang hati. Kita bukan nak cari kekuatan-kekuatan fizikal. Wah, berlatih angkat berat 10 tan, berpuluh tan. Untuk apa badannya macho, untuk apa badannya gagah, untuk apa badannya apa sador. Tapi jiwanya kosong atau jiwanya lemah kerana jauh dengan Allah. Sebab itu kekuatan sebenarnya bukan dari fizikal. Walaupun fizikal penting kerana dia rumah sarung kepada roh. Tubuh kita sarung kepada roh, okey? Kalau sarungnya kotor, orang tak tengok pun. Orang yang di dalam tu menderita. Sebab itu kita kata tubuh yang kotor melakukan benda-benda yang melanggar perintah Allah, rohnya sengsara. Rohnya nak meloncat keluar cepat-cepat kalau boleh. Kita kata siapa saja yang mengajak kamu untuk jauh dari Allah, mereka adalah setan-setan yang Allah hantar pada kamu. Sebab itu hati-hati siapa yang ajak kita, kamu nak pergi mana, ada apa, nak buat apa, dekat dengan Allah ke jauh dengan Allah. Itu Allah suka ke Allah tak suka. Jangan ikut saja orang ajak, free je, duduk je. Aku yang drive, bukan kau yang drive. Aku yang bayar, bukan kau yang bayar. Jangan kerana bayar, bukan kerana drive tak drive. Bukan kerana free dan tak free. Tapi kalau ujungnya jauh dengan Allah, itu bermakna maksiat. Itu bermakna pujukan iblis. Ataupun pujukan setan. Ataupun pujukan jin. Sebab itu jangan sampai jin duduk dalam hati kita. Sebab itu kita katakan nafsu itu juga musuh kepada manusia. Walaupun nafsu itu penting. Allah bagi nafsu supaya kamu mampu mengendalikan nafsu itu untuk mengukuhkan kedudukan kamu di mata Allah. Tapi kalau nafsu yang mengendali kamu, kamu akan jadi rendah serendah-rendahnya, lebih rendah dari binatang. Sebab itu nafsu dibagi pada binatang tapi tak dibagi akal. Jadi kalau orang diberi akal dan diberi nafsu, maka akalnya mesti membimbing nafsunya. Tetapi kalau nafsunya sudah di atas, maka akal akan jadi lemah. Akal akan jadi tidak berdaya. Akal sudah tidak mampu mengurus nafsu kerana kalau nafsu sudah jadi tuan, tidak ada siapa yang menghalangkan. Ini bermakna iblis sudah genggam kita. Kita sudah jadi tunggangan nafsu. Sebab itu teringat nak beli itu, nak beli ini. Ini dah rentah kawasan. Nak pergi jalan sana, nak pergi jalan sini. Nak buat itu, nak buat ini. Nak beli itu, nak beli ini. Hati-hati. Yang mana perlu, yang mana mahu. Yang kita mahu ke yang kita perlu. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama melihat bahawa untuk jadi hamba Allah saja bukan mudah. Untuk mensyukuri adanya siang saja bukan mudah. Berapa orang tak bersyukur dengan siang hari ini? Berapa orang tidak bersyukur dengan sarapan pagi hari ini? Berapa orang tidak bersyukur dengan makan tengah hari hari ini? Semak balik. Itu bukan compulsory, bukan otomatis, bukan kebiasaan. Tak. Ada orang dapat sarapan tapi tak sempat makan tengah hari. Ada orang makan tengah hari tapi tak sempat makan malam. Pagi dia pakai baju tapi petang orang yang bukakan bajunya. Ini kekuatan yang nak dimakan, yang nak dibuat kerana kematian itu sangat dekat dengan kita. Kematian memburu kita. Okay? Kematian memburu kita. Maka kalau kita merasa bahawa kita ini dalam keadaan sihat walafiat, belum tentu kamu tidak mati dan tidak sakit. Seorang kawan saya dalam keadaan sihat walafiat, jogging setengah mati, hari-hari jogging, jaga makan, jaga macam-macam. Baru saja menjalani ujian kesihatan, okay. Medical check-up, didapati semuanya berada dalam keadaan baik, tapi tak sampai 4 hari selepas medical check-up, tiba-tiba dapat serangan jantung. Serangan jantung bukan sakit jantung, okay. Apa yang kita belajar harus kita buat.
Harus kita buat. Jangan jadikan nafsu jadi raja. Tak payah, dengar je dah. Dengar pun dapat pahala juga. Tengok orang baca Quran. Kalau pertama kamu baca. Lepas tu kalau kamu tak boleh baca, kamu dengar. Kalau tak boleh kamu dengar. Apakah hal nak pilih yang rendah-rendah tu? Pilih yang besar-besarnya. Quran yang terbaik ialah kamu baca, kamu faham, kamu buat, kamu ajar kat orang. Itu kekuatan. Jangan nak ambil yang minimum. Minimum tapi nak syurga Firdaus. Waduh, sedar-sedar diri lah sikit weh. Okey, oleh itu sekali lagi mari kita lihat tajuknya kan sudah biasa mungkin. Umi buat yang tajuk lisan ni semua dah biasa dengar. Tetapi kita nak ulang balik, pegang kuat-kuat supaya kita tak terlibat lagi. Selama hari ni dah dengar dah tapi kita terlibat juga. Kita jadi mangsa juga. Kita jadi perosaknya juga. Maka sekali lagi kita sibuk jaga badan, nak gemuk, nak kurus, dah tinggi, nak rendah. Tadi ada seorang bagi petua, doktor nak kurus senang je. Umi dah nak jumpa ujung-ujung dah nak kurus, berapa kurus lagi? Tarik nafas, tahan, zikir 100, lepas. Buat setiap hari, insya-Allah kurus. Mi kata, Mi tak nak kurus badan je. Takut imannya kurus. Kalau badan kurus, imannya pun kurus, letih juga. Okay? Kita nak badan gemuk, imannya pun gemuk lah juga. Sebab itu kita susah hati kalau badan gemuk. Tapi tak susah hati kalau imannya kurus. Imannya tak gemuk. Ni yang kita kata. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama gemukkan iman kita. Supaya apa saja yang melanda, Waalaikumsalam, apa saja yang datang kepada kita, kita terima dengan lapang dada, kita melangkah dengan langkah keyakinan bahawa ini datangnya dari Allah.